Baik, kita tengok contoh dalam buku teks awak. Muka surat 116, mendarab ungkapan algebra. Yang ini ialah mendarab ungkapan algebra sebab dia ada operasi darab. Operasi darab. Mula-mula tadi tengok balik di sini. Tadi kata langkah pertama kita tulis sebagai hasil darab faktor. Jadi apa maksud tulis sebagai hasil darab faktor? Maksudnya kita ceraikan semua di sini. Nampak tak sebutan pertama 3A B kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Jadi kita ceraikan. Pisahkan mereka. Ini 3, dia akan jadi 3 darab A darab B berulang 2 kali. Jadi awak tulis darab B darab B 2 kali macam tu. 3AB kuasa 2 bermaksud 3A darab B darab B. Okey, B berulang sebanyak 2 kali. Kenapa? Sebab B kuasa 2. Okey, macam ni. Lepas tu operasi darab kekal sama, operasi darab tak berubah. Dan sebutan kedua ialah 4A kuasa 3B. Jadi awak tulis A 4 darab A kuasa 3 bermaksud A darab A darab A. A ni berulang sebanyak 3 kali dan darab B. Ini bermaksud kita tulis sebagai hasil darab faktor. Nombor 1. Tulis sebagai hasil darab faktor. Yang inilah. Maksudnya kalau guna bahasa matematik, kita panggil ini tulis sebagai hasil darab faktor. Kalau guna bahasa manusia kita, bahasa kita, saya ceraikan semua ini. Okey, pisahkan mereka, ceraikan. Lepas tu, langkah kedua. Tengok langkah kedua. Kumpulkan semua pemboleh ubah yang sama. Langkah kedua, kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Mana pemboleh ubah sama? Carilah. Okey, A. A ada 4 kali muncul. Maksudnya darab 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini adalah pemboleh ubah yang sama. Jadi saya tulis semula A. A ada 4 kali. Jadi tulis A darab A darab A. Okey, ini A. Dia punya A dengan operasi darab bawa bersama. Okey, macam ni. Ni A. Tulis di sini. B. Tulis di belakang A, selepas A. Okey. B ada berapa? B ada 3. Jadi tulislah darab B darab B darab B. Macam tu. Kemudian ada nombor. 3 darab 4. Jadilah tulislah 3 darab 4. Kita sudah berjaya kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Kemudian apa kita buat? Darab nombor dengan nombor. Nombor darab dengan nombor. Dan pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah lah. Nombor darab dengan nombor. Jadi okey. Ada berapa kali A ni? A muncul ataupun berulang sebanyak 4 kali. Jadi tadi awak sudah belajar A darab A darab A darab A ialah A kuasa 4. Betul. Ini B darab B darab B darab B ialah B kuasa 3. Tak payah tulis tanda darab lah. Sebab kita boleh tahu ini bermaksud A kuasa 4 darab B kuasa 3. Dan 3 darab 4 ialah 12. Nombor biasanya tulis depan lah. Macam tu. Itu ni jawapan dia. Ini jawapan dia. Kita gabungkan mereka semula. Okey. Ini jawapan dia lah. Okey. Okey. So sekarang. Okey. Awak cuba salin soalan ni. Kita buat bersama-sama. Kita buat operasi darab dahulu. Ini darab dulu. Kalau ada masa kita buat operasi bahagi. Ini darab, kita buat darab dulu. So awak salin soalan ni, ini darab. Salin soalan ni dalam buku tulis. Sambung di bahagian bawah. Hari Rabu 21 bulan 6 2021. Okey, salin kita buat bersama-sama. Saya bagi masa 1 minit lah. Salin soalan.
Okey, soalan 1A. Langkah pertama, tadi cikgu kata tulis sebagai hasil darab faktor. Ataupun maksudnya kita ceraikan mereka. Ceraikan semua ni. Maksudnya sebutan 3x ini dan 5x ini kita ceraikan. Tulis sebagai hasil darab faktor. Okey, ini bermaksud 3 darab x. Darab. Mana darab? Operasi darab masih sama. Tulis balik operasi darab. Yang ni operasi darab di sini. Tulis balik darab. Lima darab x kuasa 3. X kuasa 3 bermaksud x ini muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ataupun dia berulang lah. Kita kata x ini berulang 3 kali. Kemudian, langkah kedua. Kumpulkan sebutan serupa. Cari sebutan, dia semua sama. Semuanya x. Jadi, senang. Awak tulis nombor di depan lah. Kali ini tulis nombor di depan. 3 darab 5 di depan. Kemudian, x. X ada 4. Jadi, tulis x 4 kali. Darab x, darab x, darab x. Oh, tak boleh guna kalkulator lah. Sebab pemboleh ubah tak dapat guna kalkulator. Okay. Tadi ada pelajar tanya, cikgu boleh guna kalkulator tak? Tak boleh lah. Pemboleh ubah tak dapat guna kalkulator. Hanya nombor saja boleh guna kalkulator. Awak guna kalkulator tekan 3 darab 5 lah. 3 darab 5 ialah 15. Tapi yang ni, x. X darab x darab x darab x ini tak boleh guna kalkulator lah. Bukan tak boleh, tak dapat guna kalkulator cari jawapan lah. Ini maksudnya ini x. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali x ini berulang. Jadi saya tulislah 1, 2, 3, 4. Okey. 4 kali berulang bermaksud x kuasa 4. Tadi awak baru belajar, jadi awak kena ingat x berulang 4 kali dengan operasi darab. Jadi dia akan jadi x kuasa 4 lah. Ini jawapan lah. Jawapan. Hang pula komputer. Ayo. Okey, kita sambung soalan 2. Soalan 2. Bukan 2, 1B, sorry. 1B. Okey, awak mula-mula tulis sebagai hasil darab faktor. Tulis sebagai hasil darab faktor bermaksud kita ceraikan mereka semua. Ini negatif. Dia akan jadi negatif 4 darab dengan M darab dengan N dan darab dengan 7 darab dengan M kuasa 2 bermaksud M ini berulang 2 kali. M darab M lah. Kita ceraikan semua. Ini dipanggil tulis sebagai hasil darab faktor. Negatif 4, tulis balik negatif 4. Lepas tu MN ni maksudnya darab M, darab N, kemudian darab 7, darab apa? Darab M, darab M. Okey, langkah kedua kita kumpulkan apa? Kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Saya tulis nombor di depan. Ini negatif 7 darab negatif 4 darab 7. Kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama. Okey. Ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Dan N. Okey.
M muncul ataupun berulang 3 kali. Jadi awak tulislah darab M, dan darab M. Akhir sekali, ada satu pemboleh ubah N. Tulis di hujung. Selesai. Kemudian kita darabkan nombor. Okey, langkah ketiga, darabkan nombor dengan nombor, darabkan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Dan dia kena pemboleh ubah yang sama. Okey. Ini nanti awak dapat M kuasa 3. Ini maksudnya pemboleh ubah yang sama, darab bersama dapat M kuasa 3. Negatif 4. Ini bahagian ini boleh guna kalkulator. Awak tekanlah negatif 4 darab 7, dapat jawapan negatif 28. Ataupun 4 darab 7 ialah 28. Negatif darab positif, sebab ini nombor negatif. Negatif darab positif ialah negatif. Kemudian M muncul ataupun berulang sebanyak 3 kali dengan operasi darab. Jadi awak akan dapat M kuasa 3. Tanda kod darab tak payah tulis lah. Tulis M kuasa 3 dan tulis N. Tanda darab tak perlu tulis N sahaja. Okey, bagi pelajar yang dia dah pandai, dia akan buat macam ni. Dia ambil ini, negatif 4 darab dengan 7. Dapat negatif 28. Lepas tu dia ambil ini. Tadi cikgu kata M darab N kuasa 2. M kuasa 2 bermaksud kita tambah apa? Tambah dia punya kuasa. Betul tak pelajar? Saya ambil ini, kuasa 1 tambah kuasa 2, dia akan jadi kuasa 3. Awak ambil kuasa tadi, tambah sahaja, betul tak? Awak tengok ini, kuasa 1 tambah kuasa 2 dapat jawapan kuasa 3. Lepas tu N, awak tulis balik N. Ini dia punya jawapan lah. Okey, ini cara cepat. Maksudnya tak payah buat jalan kerja yang banyak. Awak ambil negatif 4 darab 7 dapat negatif 28. Kemudian tengok M dengan M. Sebab dia operasi darab, jadi kita tambah dia punya kuasa. Kuasa 1 tambah kuasa 2 dapat kuasa 3. Okey, nampak ini walaupun tak ada 1, sebenarnya kuasa 1 tambah kuasa 2 ialah kuasa 3. And tulis balik. Yang ni pun sama. Yang ni cikgu tunjuk cara cepat. Macam mana nak buat? Okey, kalau ini awak ambil 2/3 darab dengan 6. 2/3 darab 6 dapat berapa? 4. Jawapan dia 4. Kemudian P darab dengan P. Tengok P. P kuasa 4. P kuasa 4. Awak nampak tak? P kuasa 4 darab dengan P. P kuasa 4 darab P ialah P kuasa 4 tambah 1, iaitu P kuasa 5. Jadi awak tulislah P kuasa 5. Lepas tu ini Q. Oh, tak ada Q. Tak payah darab, tulis balik Q. And then tak ada. Ini jawapan dia lah. Okey. Ini cara yang cepat untuk dapat jawapan. Kalau kamu ingat ikut langkah-langkah tadi, ikut langkah-langkah yang ada di sini. Dia banyak, ni kan dia banyak step, banyak langkah. Ini banyak langkah. Tapi kalau cara cepat laju, inilah. So, 1C, kita buat 1C. Ceraikan semua 2/3. Tulis sebagai hasil darab faktor, bermaksud kita ceraikan semua. Darab P, darab P. Kena P 4 kali sebab P kuasa 4. Darab Q. Darab 6. Darab Q, darab A. 2/3. P kuasa 4. Bermaksud 2/3 darab P, darab P, darab P, darab P. P berulang sebanyak 4 kali. Kemudian darab Q. Dan darab di sini, darab sebutan kedua ialah 6PR. 6PR bermaksud 6 darab, PR saya tersalah tulis QR. 6PR, sebutan kedua ialah 6PR. Jadi awak tulislah 6 darab P darab A. Kemudian ini langkah pertama. Langkah kedua, kumpulkan sebutan yang serupa, sebutan yang sama. Okey, ini 2/3 dengan 6. Lepas tu P, ada 5P, 4P, 5P, okey. 1, 2, 3, 4, 5.
Kenapa saya tulis 5 kali? Sebab saya nampak ada 5P. 5P ya, ada 5P. Cikgu mana dapat 5? Sinilah. 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni. Ada 5P. Saya tulis sinilah 5 kali. Q ada 1 sahaja. A pun ada 1. Tulis di belakang. Maksudnya tulis di belakang P. Okay, so darab Q, darab A. Dan kita darabkan pemboleh ubah yang sama. Maksudnya darabkan nombor dengan nombor. Darabkan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Ini awak dapat potong, dapat 4. P ni berulang sebanyak 5 kali. Jadi dapat P kuasa 5. Dan Q tulis Q lah. A tulis A. Ini jawapan dia. Siap.